Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hasanah binti Mat Zakir. Ini merupakan tugasan hidup infografik bagi subjek Asas Tata Bahasa BMNB 1084 dan Kemahiran Bahasa Melayu BMNB 1094. Tugasan ini merangkumi tajuk Sistem Ejaan dan Kegramatisan Aspek Tata Bahasa. Sistem ejaan telah mengalami banyak perubahan dari ejaan dahulu kepada ejaan ini. Sebelum kemerdekaan, perkembangan ejaan bahasa Melayu bermula pada tahun 1882 iaitu sistem ejaan Maxwell diikuti dengan sistem ejaan Wilkinson pada tahun 1904. Seterusnya, sistem ejaan Zaba turut dilaksanakan pada tahun 1949, sistem Fajar Asia pada tahun 1945 sehingga tahun 1954 dan sistem ejaan Rumi Kongres pada tahun 1956. Selepas kemerdekaan, sistem ejaan Malindo turut dilaksanakan iaitu pada tahun 1999. Pada masa kini, Malaysia menggunakan sistem ejaan Rumi Bahasa Melayu 1972. Sistem ejaan Rumi ini mula diperkenalkan apabila sistem ejaan baru bagi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia menjadi kemuncak dalam segala kegiatan penyempurnaan kepada semua sistem ejaan. Melalui persetujuan antara Malaysia dan Indonesia, sistem ejaan Rumi mula diwujudkan dan dilancarkan oleh Tun Haji Abdul Razak bin Datuk Hussein On pada 16 Ogos 1972. Sistem ini dilakukan secara serentak di Dewan Bahasa dan Pustaka di Kuala Lumpur dan Indonesia. Terdapat beberapa ciri utama dalam sistem ejaan. Salah satunya ialah abjad. Dalam sistem ejaan ini terdapat 26 abjad kesemuanya. Semua abjad ini punya huruf kecil, huruf besar serta cara sebutannya seperti yang telah dipaparkan. Ciri yang seterusnya ialah huruf konsonan. Huruf konsonan terdiri daripada 21 abjad kecuali huruf vokal. Huruf konsonan ini boleh dimulai dengan awal kata, tengah kata dan akhir kata. Sebagai contoh, bangku merupakan huruf konsonan awal kata kerana abjad B berada di hadapan. Huruf vokal pula mempunyai 5 abjad iaitu A, E, I, O dan U. Huruf bagi vokal E mempunyai kelainannya tersendiri kerana mempunyai 2 jenis dan 2 bunyi yang berbeza. Salah satunya ialah E pepet. Contoh perkataan bagi E pepet ialah emas. Seterusnya ialah E taling. Perkataan yang disebut sebagai E taling ialah enak. Seterusnya, vokal berganding. Vokal berganding berlaku apabila wujud dua huruf vokal yang berada bersebelahan tetapi bunyi sebutannya dipisahkan. Contohnya, buah, daun, museum dan duit. Bagi diftong pula ialah dua bunyi secara serentak kerana terhasil bunyi luncuran iaitu bunyi vokal pertama mengelucur ke bunyi vokal yang kedua. Contohnya, serai dan tahu. Selain itu, digraf. Digraf ialah dua huruf konsonan yang hadir secara serentak yang menghasilkan satu bunyi. Contohnya, gaib, khasiat dan bunga. Seterusnya ialah deretan konsonan. Deretan konsonan ialah gabungan dua huruf konsonan yang hadir serentak dalam satu perkataan tetapi dalam suku kata berasingan. Terdapat 60 jenis deretan konsonan, antaranya ialah deretan konsonan MB. Contoh perkataannya ialah 9. Huruf MB di tengah perkataan dilabel sebagai deretan konsonan kerana hadir serentak tetapi dalam suku kata yang berlainan. Contoh lain bagi deretan konsonan ialah MP. Contohnya perkataan tempat. Selain itu, gugusan konsonan juga merupakan ciri utama dalam sistem ejaan. Gugusan konsonan berlaku apabila dua huruf konsonan yang bergabung dalam satu perkataan. Terdapat 14 gugusan konsonan seperti yang dipaparkan. Contohnya ialah perkataan klinik. Terdapat gugusan konsonan KL di dalam perkataan tersebut. Posisi suku kata terbahagi kepada 3 bahagian iaitu awal, tengah dan akhir. Suku kata awal ialah suku kata yang berada di depan. Suku kata tengah berada di tengah-tengah dan suku kata akhir berada di akhir kata. Contohnya, bagi perkataan perahu iaitu pe merupakan suku kata awal dan ra ialah suku kata tengah, hu pula ialah suku kata akhir. Suku kata ialah penghasilan kata mengikut kedudukan huruf vokal. Perwujudan huruf vokal menjadi asas untuk pembahagian satu perkataan kepada suku kata. Contoh perkataan satu suku kata ialah kat, bagi dua suku kata ialah ikan, tiga suku kata pula ialah tempayan. Suku kata terbahagi kepada dua jenis iaitu suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Suku kata terbuka terdiri daripada huruf vokal, gabungan vokal bersama konsonan dan konsonan yang berakhir dengan vokal atau konsonan selain daripada huruf P, T, R, H, M, K dan N. Contohnya, buku dan mata. Suku kata tertutup pula ialah suku kata yang terdiri daripada huruf konsonan P,
T, R, H, M, N dan K di belakangnya. Contohnya, pemadam, salin dan kesan. Persekutuan bermaksud setiap perkataan mempunyai suku kata yang kebiasaannya ditandai oleh satu vokal. Vokal tersebut ada yang didahului atau diikuti oleh konsonan. Persekutuan mempunyai 4 jenis iaitu persekutuan pola umum suku kata, persekutuan pola kata pinjaman, persekutuan pemisahan suku kata dan persekutuan dalam imbuhan. Persekutuan pola suku kata umum terdiri daripada 4 pola suku kata seperti vokal, vokal konsonan, konsonan vokal dan vokal konsonan vokal. Contoh perkataan bagi vokal ialah apa. Suku kata pertama bagi apa menunjukkan huruf vokal iaitu A. Seterusnya, vokal konsonan. Contoh yang dapat dilihat ialah siar. Suku kata kedua merupakan vokal konsonan kerana A merupakan huruf vokal dan R ialah huruf konsonan. Persekutuan pola suku kata pinjaman pula boleh dilihat melalui pola suku kata konsonan, konsonan vokal konsonan, iaitu perkataan praktis. Suku kata prak menunjukkan pola suku kata konsonan, konsonan vokal konsonan. Bagi persekutuan pemisahan suku kata dasar, jika terdapat dua huruf vokal berurutan di tengah perkataan, suku kata perlu dipisahkan antara kedua huruf vokal tersebut. Contohnya, kain, buah dan suara. Akhir sekali ialah persekutuan kata terbitan. Persekutuan kata terbitan wujud bila imbuhan yang berlaku perubahan bentuk yang ditulis serangkai bersama kata dasar akan dipisahkan suku katanya. Contohnya, berlari, menyanyi dan menyerak. Terdapat banyak aspek dalam penulisan huruf bahasa Melayu. Salah satunya ialah huruf besar. Penggunaan huruf besar digunakan pada huruf utama sesuatu perkataan yang meliputi dari segi nama orang, gelaran pangkat, jawatan, juru buku, pertubuhan dan sebagainya. Contohnya, Nurul, Dr. Asmah dan Dewan Seri Budiman perlu menggunakan huruf besar pada setiap huruf utama. Seterusnya, penggunaan huruf condong. Huruf condong digunakan untuk menulis judul buku, dokumen rasmi, filem dan sebagainya. Contohnya, filem Semerah Padi hasil karya P. Ramlee, perkataan Semerah Padi itu perlu dicondongkan. Terdapat beberapa penulisan kata bahasa Melayu. Salah satunya ialah kata dasar. Kata dasar ditulis satu persatu iaitu dalam bentuk tunggal. Ini bermaksud tiada imbuhan di dalam ayat. Contohnya, mereka takut akan haiwan itu. Bagi kata majmuk pula ialah istilah khusus dan bahagian umum ditulis sebagai dua perkataan. Contohnya, baju raya dan kasut sekolah. Seterusnya, kata ganda. Kata ganda perlu diletakkan tanda sempang seperti murid, tanda sempang murid. Selanjutnya, kata terbitan. Kata terbitan digunakan untuk imbuhan iaitu awalan, akhiran, abitan termasuklah imbuhan asing ditulis secara serangkai atau bercantum dengan kata dasar. Contohnya, berjalan dan jalani. Untuk abitan, jika bentuk dasarnya gabungan kata, perlu ditulis serangkai dengan awalan dan akhiran. Contohnya, penambahbaikan dan ketidakadilan. Seterusnya, maha sebagai unsur gabungan kata yang ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya, mahasiswi dan maha guru. Ini bentuk terikat lain. Kata ganti diri seperti ku ditulis rapat dalam perkataan. Contohnya, ku basuh. Perkataan ku dan basuh perlu dirapatkan. Bagi perkataan ku, bu juga ditulis rapat dalam perkataan. Seterusnya, bagi partikel pun ditulis secara asing daripada perkataan sebelumnya. Selain itu, gelaran bagi si dan sang ditulis secara terpisah. Contohnya, sang buaya dan sang bungsu. Seterusnya, kata seni nama. Penggunaan kata seni nama dari, ke dan di ditulis secara terpisah dari perkataan sebelumnya kecuali daripada, kepada, selain dan semenjak kerana dianggap sebagai satu suku kata lazim. Contohnya, Aina pulang dari Kedah. Perkataan dari itu perlu dijarakkan dengan pulang. Bagi angka pula, penggunaan angka adalah untuk menulis nombor atau bilangan angka. Angka juga digunakan dari segi ukuran, nilai wah, waktu dan kuantiti. Nombor jalan dan alamat rumah juga ditulis menggunakan angka. Contohnya nombor 1, 2 dan 3. Lambang bilangan terdiri daripada bilangan utuh iaitu 20. Seterusnya, penggunaan bilangan pecahan seperti 1/2 cawan. Lambang bilangan juga digunakan bagi angka yang menunjukkan bilangan yang dapat diejar sebahagiannya supaya mudah dibaca seperti 200 juta. Sistem keselarasan vokal berfungsi bagi mengejar perkataan dalam bahasa Melayu dan kata pinjaman dikecualikan sistem keselarasan vokal. Terdapat 3 suku kata iaitu awal, ra akhir dan akhir tertutup.
Sistem keselarasan vokal terdiri pada pola keselarasan vokal dan kekecualian pola keselarasan vokal. Dalam pola keselarasan ini, sistem ejaan Baharul Rumi mempunyai 18 pola keselarasan vokal. Terdapat beberapa pola keselarasan yang ditunjukkan dalam jadual sebelah. Kekecualian pola keselarasan terdiri daripada 15 pola dan perkataan-perkataan tersebut dipinjam dari bahasa-bahasa di Nusantara dan bahasa Inggeris seperti yang dipaparkan dalam jadual tersebut. Pergerasan ejaan kata pinjaman banyak diambil daripada bahasa asing. Perkataan bahasa Melayu yang digunakan sekarang diambil daripada bahasa Inggeris, bahasa Arab, Belanda, Portugis dan lain-lain. Penggunaan kata pinjaman ada setengahnya digunakan sepenuhnya dan ada juga yang digunakan seperti bahasa asal. Bagi konsonan, gabungan konsonan dan gabungan vokal, terdapat perubahan ejaan yang berlaku. Contohnya, bahasa pinjaman iaitu karbohidrat dan bagi bahasa Melayu juga disebut sebagai karbohidrat. Terdapat perubahan yang berlaku iaitu huruf C bertukar kepada K. Selain itu, perubahan ejaan didish menjadi D. Akhiran asing pula, perubahan ejaan yang wujud ialah tion menjadi C. Contohnya, bahasa pinjaman production menjadi produksi dalam bahasa Melayu. Dapat banyak penggunaan dalam baca dalam penulis. Yang pertama ialah tanda noktah atau titik. Tanda noktah digunakan dalam pelbagai aspek seperti di akhir ayat, nama singkatan orang, gelaran atau pangkat, singkatan perkataan. Selain itu, tanda ini juga digunakan untuk menghasilkan angka jam, minit, saat dan alamat. Sebagai contoh, penggunaan titik perlu diletakkan di akhir ayat seperti aiskrim ini sangat manis. Penggunaan gelaran encik iaitu EN perlu diletakkan tanda titik di belakangnya. Seterusnya, singkatan dan lain-lain ditulis sebagai DLL dan perlu meletakkan tanda titik di belakangnya. Seterusnya, tanda koma. Tanda ini digunakan bagi unsur-unsur satu perbilangan. Contohnya, ayah membeli gula, minyak dan tepung. Selain unsur perbilangan, ayat seruan juga diletakkan tanda koma. Sebagai contoh, wah, comelnya beg itu. Tanda koma diletakkan selepas perkataan wah. Selain itu, tanda koma bertitik. Tanda ini berfungsi untuk menghasilkan bahagian yang setara dengan ayatnya. Sebagai contoh, belikan bahan-bahan ini untuk dimasak, tanda koma, gula, garam dan minyak. Tanda koma juga berfungsi untuk menghasilkan bahagian ayat yang menggunakan kata hubung. Contoh yang boleh dirujuk ialah Aina sedang menanak nasi, tanda koma, ibu sedang mencuci pinggan. Tanda titik bertindih berfungsi untuk menerangkan sesuatu ayat. Contohnya, untuk menunjukkan acara iaitu dengan meletakkan titik bertindih selepasnya ditulis secara terus pertandingan syarahan. Selain itu, tanda ini digunakan bagi dialog yang menunjukkan percakapan pelaku. Contohnya, ibu diletakkan titik bertindih, tolong bersihkan dapur ini. Seterusnya, Ana diletakkan titik bertindih, baiklah ibu. Di samping itu, tanda sempang digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ganda seperti buku-buku. Tanda sempang diletakkan di tengah antara perkataan-perkataan tersebut. Tanda ini juga berfungsi untuk merangkaikan ke dengan angka. Contohnya ialah barisan yang kedua. Di samping itu, tanda sempang digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ganda seperti buku-buku. Tanda sempang diletakkan di tengah antara perkataan-perkataan tersebut. Tanda ini juga berfungsi untuk merangkaikan ke dengan angka. Contohnya ialah barisan yang kedua. Di samping itu, tanda sempang digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ganda seperti buku-buku. Tanda sempang diletakkan di tengah antara perkataan. Tanda pisah digunakan untuk membatasi penyisipan kata yang memberikan penjelasan khusus. Contohnya, bangsa ini diletakkan tanda pisah, saya harapkan letakkan tanda pisah akan menjadi bangsa terbesar. Tanda pisah perlu diletakkan 2 kali dalam satu ayat. Tanda ini juga menegaskan adanya posisi atau keterangan yang lain sehingga ayat tersebut menjadi tegas. Sebagai contoh, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Selain itu, tanda elipis. Tanda ini diguna pakai untuk ayat yang terputus-putus. Contohnya sekarang, marilah kita menjaga kebersihan kelas. Tanda tanya pula digunakan untuk ayat tanya di akhir ayat. Tanda ini juga berfungsi untuk ayat yang kurang bukti kebenarannya. Sebagai contoh, perbelanjaan saya setiap bulan RM350 dan tanda tanya diletakkan di belakang sekali.
Seterusnya, tanda seru digunakan pakai untuk ayat yang menunjukkan perintah dan emosi. Contohnya, "Wah, cantiknya baju kamu." Selain tanda seru, tanda kurung digunakan untuk menjelaskan maksud singkatan. Contohnya, singkatan SPM yang bermaksud Sijil Pelajaran Malaysia. Tanda seru juga perlu digunakan bagi menerangkan idea yang lebih terperinci dengan mengupdate angka atau huruf. Contoh telah dipaparkan di bawah. Tanda siku pula diletakkan di antara huruf kelompok kata bagi kesalahan dalam naskah asli. Bagi tanda petik pula berfungsi dalam sesuatu dialog. Contohnya, ayat "saya sudah makan" perlu diapit dengan tanda petik. Terdapat beberapa contoh lain seperti yang telah dipaparkan. Bagi tanda petik tunggal, tanda ini digunakan bagi mengapit ungkapan atau ayat dalam petikan. Contohnya, engkau dengar bunyi kering-kering tadi. Perkataan kering-kering diapit dengan tanda petik tunggal. Seterusnya, tanda ulang biasanya digunakan untuk menyatakan perkataan berulang dalam bentuk gandaan. Contohnya, perkataan murid-murid diletakkan angka 2 di belakang. Tanda garis miring pula digunakan dalam kod surat dan contoh telah dipaparkan. Tanda ini juga menggantikan perkataan atau, dan, per, serta alamat. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bahagian kata. Contohnya, perkataan kan dalam ayat menyingkatkan daripada perkataan akan. Kegramatisan dari aspek tata bahasa sangat penting dalam bahasa Melayu. Seperti yang kita tahu, tata bahasa merupakan acuan yang mengikut hukum bahasa bagi sesuatu bahasa. Pertuturan dan penulisan sangat menitik beratkan kegramatisan ayat yang tepat. Dalam tata bahasa, terdapat 4 aspek yang menimbulkan ketidakgramatisan sesuatu ayat, iaitu kesalahan ejaan, kata, frasa dan ayat. Kesalahan ejaan ialah kesilapan yang dibuat dalam bentuk tulisan dan tanda baca. Terdapat beberapa jenis kesalahan ejaan, iaitu kesalahan huruf, kesalahan tanda sempang, kesalahan penjarakan, kesalahan pola keselarasan vokal, kesalahan kelainan vokal, kesalahan konsonan, kesalahan bahasa pinjaman, kesalahan bentuk bebas dan kesalahan bentuk terikat. Kesalahan pertama ialah kesalahan huruf. Kesalahan yang sering dilihat ialah kata nama khas tidak ditulis dengan huruf besar. Sebagai contoh, bagi nama Duratul Aina, pangkal huruf di hadapan perlu ditulis menggunakan huruf besar. Bagi ejaan bin, mestilah ditulis dengan huruf kecil kerana bin merupakan kata nama ab. Selanjutnya, kesalahan tanda sempang. Kesalahan banyak dilakukan dalam penggunaan kata ganda yang tidak diletakkan tanda sempang. Kata bilangan juga perlu diletakkan tanda ini seperti ke-15. Di samping itu, kesalahan penjarakan juga merupakan kesalahan ejaan. Terdapat banyak kekeliruan bagi sesetengah perkataan sama ada perlu dijarakkan atau dirapatkan. Sebagai contoh, perkataan olahraga perlu dirapatkan kerana merupakan kata majmuk. Bagi perkataan dibasuh, kata sendiri mesti ditulis rapat dengan kata dasar. Bagi perkataan di rumah pula, imbuhan di mesti diasingkan dengan kata dasar. Terdapat juga kesalahan pola keselarasan vokal. Kesalahan yang dilakukan ialah menggunakan huruf vokal yang salah. Contohnya, perkataan kuih menjadi kuih, perkataan balik menjadi balik. Seterusnya, perkataan sembelih, ejaan yang betul adalah sembelih, dan memilih menjadi memilih. Pada masa yang sama, kesalahan kelainan vokal dan kesalahan konsonan juga sering berlaku. Terdapat beberapa contoh yang telah dipaparkan. Selain itu, kesalahan bahasa pinjaman. Kesalahan ini kebanyakannya berlaku kerana diambil dari perkataan bahasa Inggeris yang mempunyai ejaan yang hampir sama. Terdapat beberapa contoh yang telah dipaparkan. Terdapat beberapa kesalahan bentuk bebas seperti ejaan yang salah bagi juwita, yang betulnya ialah juwita. Gabra menjadi gubra, mustika menjadi mestika. Bagi kesalahan bentuk terikat, perkataan ada perlu disekalikan dengan pun. Seterusnya, kata partikel perlu ditulis serangkai dengan perkataan lain. Contohnya, siapakah? Kata partikel kah perlu dirapatkan dengan siapa. Kata ganti sikat pula mesti ditulis dengan serangkai kata lain. Contohnya, perkataan ku mesti dirapatkan dengan tulis.
Kesalahan tata bahasa pada masa kini semakin meluas, terutamanya dalam penggunaan media sosial. Bagi membendung isu-isu kegramatisan tata bahasa yang kurang tepat, ibu bapa perlu memainkan peranan dengan mendidik anak mereka dengan budaya membaca sejak kecil lagi. Pada era yang semakin canggih ini, anak-anak sangat mudah terdedah dalam perkataan atau istilah bahasa Melayu yang tidak betul, terutamanya dalam media sosial. Ini dapat memberi kesan kepada penggunaan dalam komunikasi seharian mereka. Oleh itu, ibu bapa boleh mengurangkan penggunaan telefon pintar kepada anak-anak mereka serta menyediakan bahan ilmiah yang menarik untuk anak mereka bagi menekankan lagi aspek-aspek tata bahasa yang tepat. Secara rumusnya, sistem ejaan dan isu kegramatisan dalam aspek tata bahasa semakin dipandang remeh oleh masyarakat. Penggunaan tata bahasa yang salah boleh menyebabkan kekeliruan dan menimbulkan salah faham. Oleh itu, pengetahuan mengenai ejaan dan tata bahasa perlu dipupuk sejak awal dalam pendidikan bagi meningkatkan kemahiran menggunakan bahasa dengan betul. Penulisan papan tanda dan iklan juga perlu diambil serius oleh pihak berkuasa supaya masyarakat tidak menggunakan tata bahasa yang salah. Terdapat pelbagai tokoh yang memartabatkan bahasa Melayu. Tokoh bahasa yang pertama ialah Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safia Karim. Beliau lahir pada 17 Disember 1939 dan tinggal di Kampung Banggul, Kota Baru, Kelantan. Bagi latar belakang pengajian, beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Padang Garum, Kota Baru, Kelantan dan seterusnya melanjutkan pengajian di Kolej Perempuan Melayu di Kuala Lumpur. Beliau memperoleh ijazah sarjana muda dalam bidang pengajian Melayu dari Universiti Malaya pada tahun 1963. Selepas itu, beliau mendapat ijazah sarjana dalam linguistik dari Universiti Leeds, United Kingdom. Beliau juga memperoleh ijazah Doktor Falsafah iaitu PhD dalam bidang yang sama dari Universiti Pennsylvania, Amerika Syarikat. Bagi kerjayaannya pula, beliau merupakan seorang ahli bahasa, pengkaji bahasa Melayu dan tokoh akademik yang terkenal dalam bidang linguistik di Malaysia. Selain itu, beliau menjadi pensyarah di Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya dan pernah berkhidmat sebagai Dekan Fakulti Bahasa dan Linguistik. Beliau juga adalah penulis utama dalam penyusunan Tata Bahasa Dewan, sebuah buku rujukan penting dalam bidang tata bahasa bahasa Melayu. Beliau memainkan peranan penting dalam menyunting Kamus Dewan, iaitu sumber rujukan utama bagi bahasa Melayu. Bagi penyuntingan dan penambahbaikan, beliau terlibat untuk menyemak dan menyunting entri kamus selain memastikan definisi dan penggunaan kata adalah tepat serta sesuai dengan konteks semasa. Dari segi pembangunan ejaan, beliau juga membantu dalam menetapkan ejaan yang betul bagi pelbagai perkataan dan istilah dalam Kamus Dewan. Selain itu, beliau telah menerbitkan lebih 35 buku berkaitan bahasa yang meliputi 30 buah buku tentang wanita dan 10 buah buku yang dianggap secara langsung dengan bidang bahasa. Seterusnya, beliau bertindak dalam memantapkan sistem bahasa. Beliau telah mengasaskan Persatuan Wanita iaitu Pertiwi, Pertubuhan Tindakan Wanita Islam dan Persatuan Siswalah Wanita Malaysia. Seterusnya, beliau juga memastikan bahasa Melayu menjadi asas pendidikan negara. Di samping itu, beliau turut memastikan buku ilmiah dan akademik ditulis dalam bahasa Melayu, menasihati orang Melayu, mempelajari dan memartabatkan bahasa Melayu, dan menerbitkan pelbagai karya berkaitan dengan tata bahasa sebagai rujukan kepada masyarakat. Terdapat beberapa contoh buku yang diterbitkan oleh Nik Safia Karim seperti yang dipaparkan. Terdapat beberapa sumbangan yang dibuat oleh Nik Safia Karim. Salah satunya ialah melalui penyelidikan linguistik. Beliau membuat penyelidikan yang mendalam mengenai tata bahasa dan ejaan selain menjelas dan memperbaiki sistem ejaan yang ada. Seterusnya, dari aspek pembangunan ejaan Rumi, beliau turut aktif dalam organisasi bahasa, menyuarakan pandangan dan saranan dalam merumuskan dasar ejaan dan penggunaan bahasa yang standard. Selain itu, beliau juga terlibat dalam bidang bahasa iaitu dalam pengubalan dan pemantapan sistem ejaan Rumi yang digunakan secara meluas dalam pendidikan dan penerbitan. Tokoh bahasa yang kedua ialah YB Senator Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Haji Awang bin Sarian. Beliau lahir pada 20 Oktober 1953 di Pontian, Johor. Bagi kerjaya beliau merupakan Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2011 sehingga 2016. Di bawah kepimpinan beliau, pelbagai inisiatif dijalankan untuk memperkukuh bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan ilmu. Selain itu,
Beliau juga merupakan pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka. Selepas berkhidmat sebagai Ketua Pengarah, beliau dilantik sebagai pengerusi untuk meneruskan sumbangan dalam pemertabatan bahasa Melayu. Selain itu, Awang Sarian juga pernah menjadi pensyarah dengan gelaran Profesor di UKM, UM dan di universiti luar negara seperti di China, serta memperkenalkan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Terdapat peranan yang dilaksanakan oleh beliau iaitu dari segi penulisan dan penyuntingan buku tata bahasa. Buku-buku ini menjadi sumber rujukan yang penting bagi pelajar, guru dan ahli akademik untuk memahami dan mengaplikasikan pertuturan tata bahasa bahasa Melayu. Seterusnya, sebagai Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, beliau terlibat dalam perancangan bahasa, khususnya dalam memastikan penggunaan tata bahasa yang betul dalam dokumen rasmi, bahan ilmiah dan media. Beliau juga turut terlibat dalam usaha memperkenalkan istilah baru yang selari dengan struktur bertata bahasa bahasa Melayu. Selain itu, sebagai seorang ahli akademik, Awang Sarian giat menjalankan penyelidikan mengenai tata bahasa bahasa Melayu. Kajian beliau tidak hanya tertumpu kepada aspek tata bahasa formal, tetapi juga merangkumi variasi bahasa dalam dialek, bahasa pasar serta impak perubahan sosial terhadap penggunaan tata bahasa. Sumbangan yang dibuat oleh Awang Sarian ialah menghasilkan karya dan buku ilmiah yang menyumbang kepada perkembangan ilmu dalam bidang bahasa dengan menghasilkan pelbagai buku dan artikel yang menjadi rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Beliau terlibat secara langsung dalam merumuskan sebutan baku yang berasaskan prinsip fonemik bersama-sama dengan Ashraf, Nik Safia Karim, Abdul Hassan, Farid M. On, Ahmad Johari Moen dan beberapa orang ahli bahasa lain. Selain itu, beliau turut aktif dalam gerakan mempropagandakan pentingnya sebutan baku sejak awal tahun 1980-an melalui Persatuan Linguistik Malaysia. Dengan ini, Kementerian Pendidikan Malaysia memutuskan penggunaan sebutan baku dalam pengajaran di sekolah bersempena dengan pelaksanaan kurikulum bersepadu pada tahun 1988. Beliau juga dilantik sebagai anggota panel penggubal rumus sebutan baku bahasa Melayu dalam jawatan kuasa bersama Persatuan Linguistik Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kesimpulannya, isu kegramatisan dan sistem ejaan yang betul adalah penting bagi memastikan komunikasi yang tepat dan jelas diterima oleh penerima. Hal ini disebabkan oleh ketidakseragaman dalam ejaan boleh menyebabkan kekeliruan dan salah faham serta info yang disampaikan akan disalah tafsir. Oleh itu, kita perlulah menggunakan bahasa Melayu dengan betul agar sumbangan tokoh-tokoh bahasa tidak sia-sia yang berusaha memartabatkan bahasa Melayu sehingga bahasa ini terus hidup dan relevan dalam pelbagai konteks. Sekian, terima kasih.